Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda masih lagi bersama saya Dr. Irwan Muhammad Ali dalam subjek Building Services. Dan untuk hari ini kita akan membincangkan secara spesifiknya air conditioning system bagi window unit. Course learning outcome masih lagi memberi fokus pada main topik dia, iaitu air conditioning system. Baik, secara spesifik window unit dalam triangle air conditioning system ataupun dalam piramid air conditioning system, window unit ni berada pada kedudukan yang paling atas sekali, di mana dia amat sesuai untuk ruang yang kecil, dan untuk itu dia sangat-sangat applicable for single room, ruang yang kecil. So untuk window unit ni, semua komponen utama, 4 main komponen tu diletakkan dalam satu unit ataupun dalam satu box, enclosed box yang single. Kompresor dalam tu, condenser dalam tu, expansion valve, evaporator, semua ada dalam tu. Dan box ni, single box ni ataupun window unit ni, itulah yang akan diletakkan di sama ada satu opening pada dinding ataupun diletakkan pada existing window. So sebab itulah dia dipanggil ataupun spesifik nama dia adalah window unit. Dan unit ini mengandungi ataupun dibahagikan kepada dua kompartmen ataupun dua bahagian. Di dalam satu box kita bahagikan pada dua bahagian. Satu bahagian akan berada pada kedudukan room side ataupun menghadap ke dalam ruang bilik, dan satu bahagian lagi menghadap keluar. Dan untuk mudah faham, bahagian yang sejuk akan menghadap ke dalam bilik, iaitu evaporator, dan bahagian yang panas akan menghadap keluar, seperti kondenser, kompresor akan duduk di bahagian luar. Tapi semua komponen masih lagi berada dalam satu box ataupun kompartmen yang samalah. Seperti yang anda dapat lihat, gambar rajah menunjukkan sebuah window unit, di mana dapat kita lihat pada bahagian ini, ini adalah room side. Maksudnya window unit pada bahagian ini dia akan berada pada di dalam bilik, di dalam ruang, mana pada bahagian ini evaporator ataupun udara sejuk akan keluar daripada sini. Dan sebaliknya, return A akan melalui dan masuk ke sini. Return A daripada ruang. So berlakulah circulation dalam ruang. Gambar rajah menunjukkan keratan rentas yang agak detail sedikit berbanding gambar rajah tadi. Dapat kita lihat sini, seperti mana yang telah ditunjukkan tadi, udara akan bahagian dalam bangunan indoor, ini adalah bahagian dalam. So kita akan mendapat udara yang sejuk pada bahagian ini. So dia akan menyejukkan bahagian ruang. Dan pada bahagian ini adalah outdoor ataupun kawasan di luar kawasan bangunan, di mana dapat kita lihat di sini ada kompresor, ada condenser coil, okey. Expansion valve berada di antara, mungkin boleh duduk dalam sebab dia hanyalah sebuah valve. Dan manakala di bahagian depan ni kita ada cooling coil ataupun kita panggil juga dia sebagai a set of evaporator. So daripada situ akan ada blower. So blower ni akan meniup evaporator di bahagian depan ni, cooling coil ni, dan akan melepaskan udara sejuk. Manakala pada bahagian belakang ni kita ada fan. So fan ni berfungsi untuk menghembuskan
ataupun dia akan blow dekat condenser dekat belakang ni. So dia akan mengeluarkan udara panas. So udara panas ni, dia masuk udara panas ni, kita akan release heat. Kita akan buang heat. Sebab dalam kitaran yang kita dah belajar sebelum ni, evaporator berfungsi untuk absorb heat, manakala condenser berperanan untuk release heat. Gambar raja menunjukkan lagi pembahagian untuk lebih jelas bahagian yang memisahkan di antara bahagian dalam dan juga bahagian luar. So daripada sini dapat kita lihat pada bahagian luar kita ada kompresor. Untuk main komponen penting kita ada kompresor dan juga kita ada kondenser. Selain itu kita juga ada fan, kipas lah. And then manakala pada bahagian dalam kita ada unit penting dia, iaitu evaporator ataupun cooling coil, dan juga kita ada blower wheel. Dapat kita lihat blower dan fan ni dia dua function. Dia akan bergerak sekaligus. Di mana daripada kita ada satu motor, daripada satu motor ni dia akan menggerakkan blower, and then at the same time dia akan menggerakkan fan coil ni lah. Berikut menunjukkan gambar raja dalam bentuk schematic layout bagi bukan sahaja untuk window unit tetapi juga untuk semua unit jenis-jenis aircon, di mana kita dapat lihat kompresor akan terus ke condenser, and then condenser akan pergi ke expansion valve ataupun dia antara combination antara dry filter dan juga capillary tube valve di sini, dan kemudian akan terus ke evaporator dan akan mendapat udara sejuk lah. So kita akan dapat udara sejuk pada bahagian ni dan akan patah balik ke kompresor dan proses berulang lagi sehinggalah mencapai temperature yang telah di set untuk ruang berkenaan. So how window unit work? Untuk mudah faham seperti mana yang telah dijelaskan pada kuliah yang lepas, untuk memudahkan proses pemahaman, benda yang paling penting adalah untuk kita memahami cooling cycle ataupun refrigeration cycle, di mana proses bermula daripada kompresor. Kita mula daripada kompresor, dikompres, bahan penyulut dikompres, dan kemudian akan diteruskan ke condenser, and then capillary tube ataupun expansion valve akan memainkan peranan, dan kemudian akan terus ke proses yang terakhir iaitu di evaporator. So suka untuk saya mengingatkan, benda yang paling penting adalah 4 komponen penting yang perlu diingat: peranan dan juga apakah properties ataupun perubahan-perubahan properties yang berlaku pada 4 komponen ini, seperti mana yang telah dijelaskan pada siri yang lepas. Untuk menguatkan lagi pemahaman bagaimana sistem window unit ini beroperasi, di sini disertakan bagaimana bahagian-bahagian yang terdapat dalam window unit, inside unit dengan juga outside unit. Dapat kita lihat bagaimana proses release heat berlaku, dan juga pada bahagian dalam kita absorb heat, dan heat ni akan dibawa dalam sistem dan kemudian akan dirilis di outdoor ataupun pada condenser, kesan daripada condenser fan. So daripada proses yang berlaku pada cooling cycle ini, pada bahagian yang terakhir iaitu di evaporator. So evaporator inilah yang akan berperanan untuk
membekalkan udara sejuk dengan syarat blower berfungsi untuk meniup cooling coil ataupun evaporator yang telah mencapai suhu yang telah ditetapkan, dan blower yang menghembus evaporator ni, dan itulah yang akan udara itulah yang akan disebarkan pada satu-satu ruang udara sejuk, dan proses itu berulang sehinggalah mencapai suhu yang ditetapkan. Dan proses circulation, sebab tu dalam window unit kita ada terdapat satu bahagian yang akan berperanan sebagai return A, bertujuan untuk mewujudkan circulation pada ruang. Untuk mengaktifkan proses air circulation pada window unit, seperti mana yang telah dijelaskan sebelum ini, kita perlu kepada blower, di mana blower akan meniup evaporator untuk mengeluarkan udara yang sejuk, dan dalam masa yang sama untuk menggalakkan proses circulation, untuk menggalakkan return air masuk semula ke dalam sistem. So proses berulang dan udara sejuk akan disebarkan ke bahagian ruang. Dan kemudian kita ada propeller fan ataupun juga kita sebut sebagai condenser fan, di mana beroperasi ataupun berfungsi untuk menghembus condenser coil, di mana bila condenser fan menghembus pada condenser, so dia akan menggalakkan proses release heat yang ada dalam condenser coil. Manakala fan motor inilah berperanan untuk menggalakkan kedua-dua, sama ada blower ataupun condenser fan ni. So fan motor adalah single, dia berperanan untuk menggalakkan kedua-duanya, blower dan juga condenser fan. Disertakan lagi untuk memberikan gambaran jelas, di mana terdapat satu motor, motor fan, di mana motor ni berfungsi untuk menggalakkan fan, dan dalam masa yang sama sebab dia dual function, dia akan menggerakkan blower. So blower berperanan untuk melepaskan udara ke dalam ruang, dan dalam masa yang sama dia menarik udara masuk ke dalam sistem balik. So proses berulang-ulang. Sini akan ada return, ini supply. Untuk itu, untuk memahami sistem window unit ni dengan lebih jelas, so benda basic ataupun perkara basic yang perlu difahami adalah refrigeration cycle ataupun juga kita sebut sebagai cooling cycle, di mana proses bermula daripada kompresor, di mana kompresor bahan penyejuk yang ada dalam sistem dalam keadaan vapor, low pressure, dan masuk dalam kompresor, dan bahan penyejuk dikompres dan bertukar menjadi vapor with high pressure. Oleh kerana kita dah kompres, so dia bertukar bentuk dia punya sifat daripada low pressure kepada high pressure, maksudnya panas, dan kemudian akan masuk ke dalam kondenser. Kondenser akan bertukar property daripada vapor, kita akan tukar jadi high pressure liquid. So kemudian terus proses berterusan masuk ke expansion valve. Manakala di expansion valve, temperature ataupun pressure bahan penyejuk akan bertukar daripada high pressure cecair yang panas, dan akan menjadi cecair bahan penyejuk yang sejuk. Low pressure maksudnya dia akan jadi sejuk dan akan masuk dalam evaporator. Cecair yang sejuk ni akan masuk dalam evaporator, dan bila proses kita menerima haba daripada dalam ruang di evaporator, dan proses penerimaan ataupun absorb heat ini akan menjadikan liquid dalam keadaan low pressure ataupun liquid yang sejuk ni akan bertukar menjadi vapor with
low pressure. Berikut juga adalah contoh lain untuk memudahkan faham. Kompresor, kondenser, kita akan release heat, release, proses berterusan, dan bila dekat evaporator kita akan absorb heat. So proses penyejukan pada satu ruang akan menjadi sejuk bila kita buang. Absorb heat dalam sistem maksudnya kita buang heat, buang. Kita buang, dan pada bahagian kondenser ini kita nak buang daripada evaporator, dia akan sedut, dia akan absorb, dan pada kondenser kita akan release. So kita akan buang lah. So bila heat berterusan, buang sikit, so dapatlah kita mengekalkan udara yang sejuk dalam satu ruang. Justru itu, untuk menguatkan lagi kefahaman tentang proses yang berlaku dalam air conditioning system, tidak kira dalam window unit ataupun split unit ataupun apa-apa sistem yang kita akan mempelajari dalam pelajaran yang seterusnya, suka untuk saya mengingatkan kepada para pelajar untuk memberi penekanan ataupun pemahaman apa proses yang berlaku dalam setiap komponen. Contoh di kompresor, kondenser, expansion valve dan evaporator. Dalam mana-mana kitaran penyejukan sistem penyamanan udara, 4 komponen ini benda yang wajib untuk difahami dan setiap proses. Dan untuk memudahkan pemahaman, proses bermula daripada proses kita boleh explain daripada mana-mana bahagian, tapi untuk memudahkan pemahaman, saya menyarankan untuk kita mulakan proses daripada kompresor, kondenser, expansion valve dan kemudian ke evaporator. Seperti mana yang telah dibincangkan dalam siri yang lepas, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis penyamanan udara adalah pertama sekali size, kemudian plane, orientation dan kegunaan dalam ruang, location dan juga penghuni ataupun numbers of occupant dalam ruang. So untuk unit sistem window unit ini, untuk kita mudah faham, window unit untuk size yang kecil dan juga kegunaan ruang yang kecil, kapasiti penyaman untuk proses penyejukan yang agak rendah, dan kebiasaannya location ataupun penempatan window unit kita letak pada wall, opening ataupun pada window. Dan biasanya untuk kegunaan ruang yang kecil ini, maksudnya ruang occupant dalam ruang itu juga adalah small numbers. Baik, sekian dahulu perkongsian berkenaan dengan window unit. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami dengan secara ringkas berkenaan dengan window unit. Di samping itu disertakan beberapa pautan video pada laman YouTube yang mungkin akan membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk memahami dengan lebih padat lagi berkenaan dengan sistem penyamanan udara jenis window unit ini. Sampai berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.